keselamatan dalam negeri. Bukan hubungan lain-lain. Hubungan lain-lain pun kita sedang membina. Kerajaan sedang membina hubungan dua hala. Menunjukkan bahawasanya betapa kerajaan Malaysia memberikan kepercayaan kepada kerajaan Arab Saudi untuk nak jalinkan dua hubungan dua hala. Menunjukkan pengiktirafan kerajaan Malaysia kepada kerajaan Arab Saudi. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Kalau sekiranya mereka duk kata, oh ini bahaya, mereka ni JI lah, ini Wahabi, teroris dan sebagainya. Nescaya tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan Malaysia takkan buat hubungan dua hala. Kerana kerajaan Malaysia antara kerajaan yang paling bersungguh-sungguh di atas muka bumi ini untuk membantras teroris. Betul tak? Diiktiraf dunia. Jadi ini satu tuduhan. Ini tuduhan yang bahaya. Ini Kementerian Dalam Negeri kena ambil tindakan. Seterusnya, minta maaf, kuliah malam ni dia agak dia tak emosi. Kita bercakap atas Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh cakap atas emosi. Cuma bercakap dia kena garang sikit. Itu saya minum ayak sikit. Kita bersemangat bila kita mempertahankan orang yang kita sayangi dan kita cintai, insya-Allah. Ini dipanggil al-wala wal bara. Kemudian yang ketiga, disebut dalam media ini lagi, kalau beliau datang bercakap untuk soal umum tentang Islam, kepentingan Islam, kita boleh terima. Tapi ia jadi masalah kalau bercakap tentang Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, itu semua kita tak boleh terima. Kata si fulan yang pernah menjadi fokus berhubung isu Wahabi tahun lalu. Dia tak habis-habis lagi. Nak ada keluar isu al-asma' was sifat. Kita tak nafikan. Ahli sunnati wal jamaah, bahkan para salaf, amat menekankan perbincangan isu tentang al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan salaf. Penting. Tuan dan puan sekalian. Sebab tu kita memulakan ucapan-ucapan kita dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Menggambarkan tauhid kita, menggambarkan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbincangan tentang al-asma' was sifat merupakan perbincangan dasar ilmuwan Islam terdahulu. Dasar untuk membezakan di antara ahli sunnah dan Jahmiyah. Golongan-golongan yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bercakap ni berideologi sudah semestinya Jahmiyah ataupun Mu'attilah. Yang mana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengarang kitab khas untuk kritik dan menolak fahaman-fahaman seperti ini. Kitab apa? Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah waz-Zanadiqah. Kitab khas karangan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Walaupun diperselisihi dari sudut pengarangnya siapa, tapi yang benar wallahu alam pengarang kitab Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah waz-Zanadiqah adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri. Dia karang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasal apa pentingnya kita nak kena kritik dan nak kena tolak orang-orang yang berpahaman Jahmiyah. Jahmiyah ni antara dasar kepahaman dia adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah habaq dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah habaq contoh Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Jahmiyah kata tak boleh kata Allah bersemayam atas arasy. Menafikan sifat bersemayam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran menyebut menisbahkan tangan kepada Allah, menisbahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai orang-orang yang berakidah dengan akidah Jahmiyah menafikan, jangan kata Allah Subhanahu wa taala ada wajah, jangan kata Allah Subhanahu wa taala ada tangan. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, turun contohnya. Jangan kata Allah Subhanahu wa taala turun. Ini akidah apa? Jahmiyah, iaitu akidah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Akidah Jahmiyah ni diasaskan oleh Jaham ibn Safwan. Ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ni bukan seperti yang dia tuduh. Dia tuduh ni, dia kata puak-puak Wahabi ni, mereka ini mengatakan bahawasanya dalam muka surat yang lain, sekali lagi sampailah, mujassimah, iaitu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah itu beranggota, membagaimanakan Allah. Ini satu pendustaan dan pembohongan. Ini satu pendustaan dan pembohongan. Kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, umat Islam kesemuanya, kita perlu menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan pada zatnya dalam Al-Quran dan hadis. Tapi haram kita membagaimanakan. Haram kita menjisimkan dia. Kita yang menjisimkan dia. Haram kita menafikan, haram kita menyerupakan, haram kita menyamakan. Ini jelas pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dibahaskan di antara yang di dalam seminar, diajukan soalan kepada Dr. Abdullah Yasin tentang isu ini. Bila membahaskan, disebut dalam enactment negeri-negeri tertentu, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Adapun tentang akidah Al-Asy'ariyah dijelaskan bukan saja oleh beliau, bahkan ulama-ulama terdahulu telah menjelaskan, antaranya Ibn Asakir menjelaskan bagaimana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melalui 3 tahapan dalam berakidah. Tahapan yang pertama, iaitu beliau terpengaruh dengan akidah yang dibawa oleh bapa tiri beliau, Ali Al-Jubba'i, dalam tempoh 40 sampai tempoh 40 tahun. Kemudian beliau seterusnya meninggalkan akidah tersebut, akidah Mu'tazilah, bapa saudara dia, bapa tiri dia, berpindah kepada akidah Al-Kullabiyah, yang mana beliau terpengaruh dengan pegangan Muhammad ibn Kilab. Seterusnya beliau kembali berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukti dia kitab Al-Ibanah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kitab Al-Ibanah ni yang kita kena bawa. Nanti saya cadangkan supaya kita buat seminar tentang membahaskan kitab Al-Ibanah oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari As-Salafi. Ada orang tak suka perkataan Salafi, tapi saya suka. Memang dia salah pun. Perkataan Salaf, yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari berada di zaman tersebut. Salaf. Di mana kita semua sayang dekat Abul Hasan Al-Asy'ari. Melalui penulisan dia yang begitu indah, menggambarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Salamullah. Di dalam kitab beliau, Al-Ibanah. Balik. Baca kitab tu pun telah diterjemahkan. Dah diterjemahkan dah. Dalam bahasa Indon. Orang Melayu kita lambat kita terjemah. Tuan-tuan apa sekalian? Ni kalau saya cakap ni, dah jadi 80 muka surat dah apa? Ni baru 2 muka surat ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya nak kata di sini, tapi ia jadi masalah kalau bercakap tentang Allah, ada mata, ada tangan, ada kaki, itu semua kita tak boleh terima. Kita tu siapa dia? Kita tu siapa dia? Kita tu dia lah. Bukan merujuk pada orang lain. Dia cakap pasal dia, kita tak boleh terima. Lepas tu dia nak duk buat main lah 2-3 kerak lagi orang, hak yang sekepala dengan dia. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak bicara bab ni, kita minta supaya pihak-pihak yang berwajib, kita minta lah jasa baik, pihak JAKIM contohnya, pihak radio IKIM ke, mai kita bincang, kita buat satu forum tertutup, terbuka lagi. Kita bukan nak menjatuhkan aib orang ke siapa-siapa ke, kita niat nak cari kebenaran. Kalau niat nak menjatuhkan aib orang, kita buat secara terbuka. Orang tu tak ada jawab, dia lekeh, gelak, tepuk tangan, kami menang. Hak tu main bowling be. Baling tak kena gelak. Ni bukan main bowling. Ini kita membicarakan tentang agama. Kita semua nak manusia berada di pihak yang benar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata dia bila masa dia berdebat? Dia mengharapkan kebenaran berada di pihak lawan dia. Biar ada kebenaran daripada pihak lawan dia, kerana mudah-mudahan dengan kebenaran tersebut dia boleh bertaubat, dia boleh kembali kepada jalan yang benar.
Bukan dia nak menang. Masalahnya lah ni, yang nak berdebat ni cakap nak menang. Itu masalah dia. Kita nak kebenaran ke nak kemenangan? Pasal biasa duk main bola, jadi gol menang. Ni problemnya. Sebisa duk main bola, pasal biasa duk terhibur dengan permainan-permainan dunia. Kemenangan itu berdasarkan pada poin, bukan bergantung kepada kebenaran. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Kalau kita kira main bola tu hak menang berdasarkan kebenaran, ramai dah hak kalah menang. Sebab apa? Sebab hak menang tu buat jatuh dalam kotak penalti. Wallahu a'lam. Lagi. Jadi apa yang penting, Syekh Abdul Rahman Sudais dia tak mai di sini duk membicarakan tentang al-asma wa sifat. Itu kita boleh pastikan. Syekh Abdul Rahman As-Sudais dia mai Malaysia dia duk cakap pasal asma wa sifat. Tak ada. Dia ajak kita semua bersatu padu. Dia ajak kita semua berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kefahaman sahabat. Dan itu adalah resolusi pertama dalam seminar, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Resolusi pertama. Apa dia resolusi dia? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kefahaman sahabat salaf. Itu nombor satu. Jadi kalau nak main duk bawa ni, isu-isu seperti ini yang dia tak sebut, maka sepatutnya kita kena cancel bab perbincangan ni. Jangan nak bercakap banyak. Lagi dia kata, tegas beliau, amalan dan ajaran yang dibawa Syekh Abdul Rahman As-Sudais bukan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah dan ia bertentangan dengan amalan umat Islam. Ini masih lagi kenyataan-kenyataan, perkataan-perkataan umum. Dalam bab apa? Kita minta tolonglah. Wahai si fulan yang cuba mendakwa ni dan mengesyaki kedudukan imam ini, minta tolong senarai berapa ratus, berapa puluh perkara yang mana imam ini menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Tolong buat mazhab. Kalau setakat menyelisihi amalan dekat gua, yang kejauh, jangan duk sentuh orang. Kalau menyelisihi amalan-amalan dia, amalan beberapa kerak orang, jangan duk cerita bahawasanya menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Kerajaan Malaysia bersepakat bahawasanya Wahabi itu bukan sesat pun. Tu perkataan Wahabi, kita tak redha perkataan Wahabi tu. Tapi kalau orang nak kata Wahabi adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman salaf, adalah Wahabi. Saya Wahabi yang satu, tak apa. Nak bayar apa kalau orang nak kata? Tapi masalahnya kita tak meredai perkataan tersebut. Kita nak berpegang, nak mengembalikan masyarakat kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kefahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang kita nak dan itu yang kita nak usahakan. Jadi metodologi mana, amalan mana, ajaran mana yang Syekh Abdul Rahman As-Sudais bawa? Sesat tak? Yang mana? Yang mana? Minta tolong bawa mai. Jangan cakap umum. Lagi kata beliau, yang kelima. Sebab itu, dengar baik-baik. Sebab itu, ajaran Syekh Abdul Rahman bukan metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya merupakan metodologi sebahagian amalan Assalamualaikum Al-Hanabilah Al-Mujassimah. Dan metodologi ini bertentangan dengan amalan Ahli Sunnah yang kita amalkan di Malaysia. Kok mana ni?